Ada orang duduk spam bawah ni, geng GSB kot. Ni naik lah. Tekan mati gas tu kat situ. Kerja dia cara nak tekan tu, tak macam tu je. Awak tak macam tu, nanti saya naikkan awak. Saya accept. Saya tengok dalam ni pun ramai juga dia punya balaci-balaci dia yang ada kat dalam ni. Saya rasa macam tak ada telur pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Sami. Ya, Ustaz. Kadang-kadang saya pelik juga dalam keadaan GSB yang macam ni. Ada lagi yang membela. Saya tak tahu apa yang nak dibela. Sedangkan benda ni dah betul-betul orang kata dah memang sahih dah kan. Jadi pengikut-pengikut macam GISBH ni kenapa, dan terutamanya orang-orang politik pun ada yang campur tangan dalam soal-soal yang macam ni. Sepatutnya tak ada campur tangan politik. Pasal benda ni adalah dalam segi keselamatan negara. Pasal apa kalau katakan, kalau diorang ada asas dia kata apa, cuma dah ekonomi Islam, menghancurkan ekonomi Islam. Adakah cara orang diorang tak terfikir ke macam ni ke ekonomi Islam cari duit dengan cara menindas, memperhambakan budak-budak dengan sodomi dia, dengan begitu begini dia kan, itu yang dia tak terfikir ke itu bukan sebenarnya ekonomi Islam yang diajar dalam Islam. Sepatutnya diorang ni kena sedar. Saya tengok dalam ni pun ramai juga dia punya balaci-balaci dia yang ada kat dalam ni. Saya rasa macam tak ada telur pula. Nak bercerita. Tak, saya memang tak sukalah kalau macam ni. Kita fikir secara logik. Gunakan logik akal dulu. Kadang-kadang bila kita tengok dia orang bila komen macam ni, macam orang yang tak ada akal. Tak ada berfikiran secara orang kata secara logik. Logik lah kan. Kita ni tak logik. Banyaknya yang cerita pasal kenapa ekonomi orang Islam bila nak naik dicantas. Bila nak naik dicantas. Kalau kau buat benda yang betul, tak ada siapa yang nak cantas. Betul. Kita sokong kalau kita sokong kalau ekonomi untuk orang Islam, tapi dengan cara yang betul lah, bukan cara nak memperhambakan budak-budak. Kadang-kadang sedih juga bila saya dengar anak-anak tu bila pergi satu-satu majlis tu dapat duit raya ke duit apa, sampai dalam bas dah kutip balik duit tu. Sedih tak rasanya kita sebagai, kalau anak kita kena macam tu, apa perasaan kita? Jadi pengikut-pengikut yang cuba nak backup ni, sedarlah diri tu. Bukannya orang kata kita nak menyalahkan terus dalam keadaan macam ni. Kita nak selamatkan. Kita nak selamatkan akidah. Akidah yang dah lama orang kata menyimpang daripada apa yang Allah dah aturkan. Jadi kita manusia ni pandai-pandai. Kadang-kadang orang yang berlebay-lebay ni pun, saya pun tak tahu dekat mana dia punya fikiran tu yang nak cari kebenaran tu. Cuma yang dia fikir diri sendiri. Dan ada juga dalam soal-soal macam ni, saya tak nafikan mungkin juga ada parti-parti politik yang mungkin juga mendapat dana daripada GISBH ni. Pasal apa? Saya nampak macam ada kemungkinan ke arah tu. Jadi bila kalau kita rasa kita tak ada nak campur tangan dalam tu, kita tak payahlah, tak perlulah orang kata nak keluarkan kenyataan yang begitu begini yang kadang yang membuatkan orang keliru. Jadi apa yang Ustaz buat ni saya memang sokong. Pasal apa dalam ni pun saya tengok komen kenapa nak cari salah orang. Yes, dalam tentang agama bukan salah orang, tapi tentang salah agama menyimpang daripada apa yang Allah dah suruh. Apa salahnya kita betulkan keadaan? Tak salah kan? Itu memang itu yang Allah nak. Kadang kalau fikir secara logik dia, kadang dia orang ni tak tahu di mana letaknya otak tu. Rasanya kalau tak tahu nak cakap lah. Kadang saya ni marah, memang marah lah bila kita tengok keadaan tu kan. Itu aja saya nak rasa macam tak puas hati dengan keadaan macam tu kan kadang-kadang. So saya setuju dengan apa yang Ustaz buat. Kita buat ni hanya untuk memperbetulkan keadaan kan, bukan orang kata nak cari salah orang, cari apa. Ya, kalau nak cari salah orang dalam segi keduniaan kau carilah, tapi ni dalam segi akidah, bila akidah kita dah jauh menyimpang tu, susahlah nak pusing balik. Orang tua dulu pernah cakap, sesat jalan, kita balik pangkal jalan. Cari balik jalan tu. Jadi kalau kita nak teruskan aja sampai bila? Anak-anak tu yang bekerja tak ada gaji. Lepas tu bila ada sesuatu apa yang dia orang nak buat,
Contoh macam nak buat apa-apa perancangan yang lain kan, minta balik duit pada budak-budak ni yang tak bergaji ni. Mana dia dapat duit? Jadi tu kata tadi, kalau saya fikirkan secara logik lah, secara logiknya, logik akal benda ni terlibat dengan parti-parti politik. Itu sebab yang dia orang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kadang yang bercanggah daripada apa yang Islam nak. Itu saja yang saya nak cakap kepada Ustaz. So teruskan dengan bagi pencerahan supaya masyarakat tahu. Ya. Kalau tuan rasa benda ni ada kaitan dengan orang-orang politik, adakah mungkin esok ketika penerangan isu JSB ni dekat dalam parlimen, benda ni akan jadi kecoh? Itu pun saya ada berfikir. Saya rasa dia orang tak akan timbulkan benda ni dalam parlimen, dalam isu politik. Sebabnya saya ini cara daripada apa yang saya nampak lah kan. Kalau dia masukkan dalam politik, dalam soal ni di parlimen, benda ni akan jadi lebih parah. Maksudnya jalan yang terbaik bagi dia orang adalah keluar dewan. Itu saja cara dia. Pasal apa dia tak nak dengar ni semua ni? Okey. Pasal itulah perangai-perangai dia orang. Bukan saya nak cakap bukan orang politik saja, tapi orang-orang yang biasa yang mendengar ni pun memang itulah sikap dia. Pasal apa dia tahu dia tak boleh nak challenge lagi dia apa-apa. Keluar dewan, itu je. Kalau dia nak heboh pun nak timbulkan dalam dewan. Tapi saya rasa memang tak. Kalau ada pun, tu saya cakap tadi, dia akan keluar dewan aja lah. Itu saja. Cantik. Terima kasih banyak, Tuan. Itu saja yang dapat saya nak apakan. Saya kadang-kadang tu, saya banyak benda saya nak cakap, tapi bila dah macam ni kadang-kadang tu saya rasa sedih pun ada. Bila tengok keadaan budak-budak tu pun memang sedih, memang rasa sedih sangat-sangat lah. Tapi bagus juga pihak berkuasa ambil tindakan. Sepatutnya, bagi ni saya nak bagi tahu lagi, sepatutnya kerajaan, termasuk saya tak kisahlah dalam badan apa pun, JAKIM ke apa, sepatutnya benda ni dia dah lama dah dia ambil tindakan, bukan baru. Sekarang kita tengok ajaran sesat ni, ajaran sesat sekarang ni, dia biarkan dulu. So tak perlu, dia naik aja cantas. Kenapa nak tunggu sampai dia ramai pengikut baru kita nak cantas? This is a big problem tau dalam badan-badan kerajaan yang ada yang ada authority untuk nak menghalang benda-benda yang macam ni. Ini dah terlalu lama. Dah tahun berapa? Tahun yang berapa dulu dah? Baru sekarang baru nak ambil tindakan. Sepatutnya sebelum dia berkembang biak, masa itulah kita cantas dia. Tak perlu nak tunggu. Kami nak siasat bertahun-tahun nak siasat. Ini apa ni? Orang cakap kita dah tahu benda tu dah salah. Just kita cantas terus. Siasat. Tak payahlah tunggu dia dah jadi besar macam ni. Kadang-kadang bila saya tengok dalam kisah dalam JSB tu, bapak tak kenal anak, mak tak kenal anak pun. Ni nak jadi apa? Lepas tu status anak-anak tu, kahwin tu sah ke tidak kan? Memang dah benar-benar nampak sesat dah, kesesatan tu memang ada. Kenapa kita harus nak diam lagi? Sepatutnya pihak JAKIM awal-awal dah buat kerja ni. Tak perlu nak tunggu apa-apa. Mungkin juga ada terlibat dengan menteri-menteri yang berkenan, orang-orang politik yang berkenan tu sebab kes ni jangan usik dulu. Ini masalah. Sepatutnya pihak-pihak yang contoh macam JAKIM kena bersikap berkecuali. Badan-badan penguat kuasa kena bersikap kecuali, termasuk polis ke dan lain-lain badan-badan yang berkuasa kena bersikap berkecuali. Tak perlu nak takut dah. Nak buang kerja, buanglah. Saya ingat kisah Ustaz Baharum Mufti Wilayah dulu, Ustaz Baharum yang menghalang peserta masuk gimnastik. So Mahathir tendang dia keluar kan. Ishak Baharum. Tak apa, Allah ada. Allah ada, tak apa. Buat kerja kita. Kita jangan ikut dan jangan dengar. Di kebanyakan sekarang ni yang saya tengok orang-orang politik ni masuk campur dalam segala urusan-urusan kerajaan. Sepatutnya kau jangan campur. Tapi mungkin ada kepentingan, itu saya tak tahu. Nak tunjukkan kuasa ke apa, situ saya tak tahu. Itu masing-masing sendiri ada otak boleh fikir. Itu saja yang dapat saya nak bagi tahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ada orang duduk spam bawah ni, geng JSB kot. Ni naiklah. Tekan mati gas tu kat situ. Kerja dia cara nak tekan tu tak macam tu je. Awak tak je tu. Nanti saya naikkan awak. Saya accept. Ada yang kata ni. Dia kata Islamik ke? Ni 2-3 orang.
Dia Islamik ke? Mana tadi? Yang tadi 2-3 orang ni. Benda yang sama je dia duk sebut. Dia duk spam dekat sini kan. Dia kata kita jatuhkan, okey, adiwira. Ustaz katanya, Islamik ke apabila dijatuhkan hukuman kepada mereka, dituduh tak perlu bela diri depan hakim. Dia kata dituduh tanpa perlu pembelaan di belakang hakim. Islamik ke? Pirah, kata je. Saya nak sebut pirah. Dia sebut macam tu. Sahabat, dekat depan hakim sekarang ni banyak sangat kes yang sedang dibawa isu GISB. Daripada isu mahkamah syariah sampailah kepada mahkamah sivil. Semuanya dibawakan di sana. Ada tak yang telah diputuskan? Ada tak yang telah diputuskan di sana? Ya, selain kita sebut fatwa ni bila nak keluar, dia bukan boleh keluar macam tu saja. Dah, dia akan buat siasatan. Antara jenis siasatan ialah dengan membuat panggilan kepada kumpulan-kumpulan ini untuk memberikan penjelasan. Seperti mana Negeri Perlis telah memanggil pihak JISB untuk menerangkan kepada pihak Jabatan Fatwa, Jabatan Kuasa Fatwa tentang apa yang didakwa kepada mereka. Dan akhirnya pihak Jabatan Jabatan Fatwa Negeri Perlis telah mengeluarkan fatwa berkenaan. Bukan sekadar itu, ia juga dilakukan oleh jabatan-jabatan agama yang lain. Jabatan Agama Islam Negeri Selangor juga sebelum dia keluarkan fatwa, dia juga telah membuat siasatan. Khaulah dah kata tadi kan? Khaulah dah kata dipantau oleh Jabatan Agama untuk dipastikan tak mengamalkan ajaran sesat. Dia kata kan? Yang memantau mereka ni siapa? Yang mengiktiraf benda ni siapa? Ialah Jabatan Agama Islam. Jadi Jabatan Agama Islam yang memantau itu, mereka telah menfatwakan bahawa ajaran yang dibawa oleh GISB ni adalah sesat. Selain daripada isu Jabatan Fatwa-Fatwa negeri-negeri ni, kita tolak tepi yang tu dulu, padahal yang tu pun dah hebat sangat. Kemudian, isu-isu yang diangkat ni semua dibawa pergi ke mahkamah. Dia bukan sekadar di media sosial sahaja, polis tangkap terus tutup. Bahkan isu SOSMA. SOSMA itu pun bukan ditangkap tanpa bicara. Awak jangan terkenang-kenang zaman Arqam dulu. Jangan terkenang-kenang sangat walaupun ada kaitan dengan Arqam. Jangan terkenang-kenang sangat. Yang tu ISA, ini SOSMA. SOSMA ni dia tahan 28 hari, kemudian untuk tujuan siasatan, 28 hari, kemudian akan dihadapkan ke mahkamah. Tempoh itu dipanjangkan 28 hari untuk siasatan dan dibawakan ke mahkamah. Dibicarakan ataupun tidak, dibicarakan juga. Awak punya peguam boleh datang, jangan risau. Mahkamah Buruh telah memberikan keputusan bahawa GISB bersalah. Kita baca Mahkamah Buruh berkaitan dia orang mempunyai kesesatan di dalam isu ekonomi. Kesesatan di dalam isu ekonomi. Mahkamah Buruh telah mengisytiharkan kekalahan pada pihak GISBH pada sekurang-kurangnya pada alasan penghakiman mahkamah yang diberikan pada 8/9/2024. Alasan penghakiman. Kes GISBH Holding dengan ex-GISB. Apa mahkamah sebut? Ini keputusan mahkamah. Awak nak kata tak dibawakan mahkamah? Ini dibawa kepada mahkamah. Apa yang disebut di situ? Antaranya dia ada banyak belah muka surat. Antaranya pada muka surat 13. Dia kata, Mahkamah yang mulia berpandangan adalah tidak wajar sekiranya walaupun sekadar gaji minima tidak dibayar kepada seseorang pekerja sebagaimana yang diperuntukkan. Hal ini bertepatan dengan pemeriksaan mahkamah terhadap pengadu sepanjang tahun 2020 sehingga tahun 2021. Kata mahkamah, tanya mahkamah, awak tahu tentang gaji minima yang kerajaan peruntukkan terhadap pekerja swasta? Jawapannya, tidak tahu. Mahkamah juga mendapati adanya indikator serta elemen buruh paksa di dalam pentadbiran pihak majikan ini. Setelah diteliti, antara elemen tersebut adalah dari segi aspek tidak diberi gaji atau dengan kata lain, setiap pekerja tidak mendapat bayaran atau faedah mengikut Undang-Undang Pemburuhan iaitu Akta Kerja 1955. Nampak tak? Disebut kat situ, mahkamah mendapati adanya indikator serta elemen buruh paksa di dalam pentadbiran pihak majikan ini. Dia bukan sebut ini masalah seorang individu ke dua orang individu. Tak. Ini disebut tentang GISBH. Awak yang komen pelik-pelik ni, nak tak kerja dengan saya ada banyak ni, ruang kerja. Nak kerja dengan saya bagi makan, saya bagi minum. Saya kahwinkan awak, jangan risau. Saya taja bab perkahwinan, majlis perkahwinan pun saya taja, tak risau. No isu hal berkenaan. Tapi
Kerja tak ada gaji. Gaji tak ada. Gaji tak payah fikir langsung. Tak payah fikir langsung. Tapi kita ada target. Tiap-tiap bulan kita ada target. Nak tak? Aduh. Ini keputusan mahkamah. Bukan orang main sembang saja. Kita adalah negara yang bertamadun. Bukan sekadar meletakkan sesuatu ikut suka hati kita. Seperti mana yang banyak dilakukan oleh geng-geng JSB.